الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajar-pelajar Masjid Darul Makmur khususnya dan kepada sekalian kaum muslimin umumnya, selamat bertemu semula dalam pelajaran Tauhid dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah saya akan mulakan daripada muka surat 89. Saya ulang, muka surat 89, iaitu di paragraf yang ketiga. Maka arti ta'alluq ia kepada yang wajib itu menunjukkan atas yang wajib seperti firman Allah Ta'ala, Anallahu la ilaha illa ana, yang artinya akulah Allah, artinya Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang tiada Tuhan yang lain melainkan aku. Jadi begitulah kalam, ta'alluq kalam, di mana ta'alluqnya adalah kepada yang wajib dan kepada yang mustahil dan juga kepada yang harus. Jadi kepada perkara yang wajib maknanya bergantung pada apa yang dikatakan dalam kalam tadi. Artinya kalau sekiranya kalam itu mengertikan kepada sesuatu yang wajib, maka itulah makna ta'alluq kepada yang wajib. Seperti yang dikatakan tadi, firman Allah Ta'ala, Anallahu la ilaha illa ana. Jadi menyembah Allah Ta'ala satu-satunya adalah satu perkara yang wajib. Jangan menyembah yang lain. Sebab itulah maknanya perkataan itu adalah menunjukkan kepada wajib. Artinya dalalah daripada perkataan ini atau dilalah di perkataan ini adalah menunjukkan kepada satu perkara yang wajib atas manusia, di mana dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kerana manusia harus faham yang mana manusia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, jadikan untuk semuanya kelengkapan-kelengkapan sudah disiapkan. Artinya bumi ini waktu manusia belum jadi lagi sudah ada. Artinya pokok-pokoknya sudah ada, binatang-binatangnya sudah ada, lautnya, daratannya, kesemuanya itu disediakan untuk manusia. Manusialah yang akan menggunakan segala apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini. Termasuklah haiwan-haiwan semuanya, manusialah yang dapat menguasainya dan dapat menggunakannya dengan makan, dengan menggunakannya kenderaan dan sebagainya. Itulah maknanya apa yang Allah Ta'ala berikan pada manusia menunjukkan kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk lain di bumi ini. Begitulah maknanya penghormatan Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi bila dikatakan sebagaimana firman tadi menunjukkan kepada yang wajib, itulah maksud ta'alluq. Dan arti ta'alluq kepada yang mustahil itu menunjukkan ia akan yang mustahil seperti firman-Nya, Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata Yahudi bahawa Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Ini ayat surah ayat 181 surah Ali Imran. Jadi perkataan ini menunjukkan satu benda yang mustahil. Kerana mustahil Allah Ta'ala itu fakir. Fakir tu maknanya berhajat. Allah Ta'ala tidak berhajat. Sebagaimana kita telah terangkan dalam salah satu sifat Allah Ta'ala, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Ta'ala tidak perlukan apa-apa. Orang tu beriman ke tak beriman itu bukan keperluan Allah. Allah Ta'ala tidak perlukan sama ada dia nak beriman atau tidak beriman. Itu terserah pada mereka.
Mereka sudah diberi pilihan. Allah Ta'ala berikan akal. Akal ini boleh berfikir, nak berfikir yang baik atau yang tidak baik. Jadi manusia diberi pilihan. Jadi kalau sekiranya perkataan seperti yang dikatakan tadi, orang-orang Yahudi mengatakan apabila nak meleceh-lecehkan agama Islam, yang mana agama Islam minta supaya umatnya memberi sedekah atau memberi bayar zakat, jadi mereka memperkatakan perkataan itu. Jadi kenapa kita mesti mengeluarkan zakat kerana Allah Ta'ala? Mengapa harta kita harus dikeluarkan? Jadi mereka mengatakan dengan rasa sebagai mengejeklah atau mengecilkan Allah Ta'ala. Inna Allah faqir. Sungguhnya Allah itu fakir, iaitu Allah Ta'ala sangat berhajat, seperti orang miskin, fakir. Dan wa nahnu aghniya, sedangkan kami, maknanya mereka orang-orang Yahudi tadi yang tidak beriman. Kalau orang Yahudi yang dah beriman pada masuk Islam itu lain. Sebab itu kita tak boleh cakap orang Yahudi, mana orang-orang yang bukan Islam lah. Yang bukan Islam. Dan jadi yang khas ke sini orang Yahudi, mereka mengatakan kami, sedangkan kami kaya. Kami kaya, Tuhan miskin, perlukan bantuan. Inilah kesalahannya, yang benda ini maknanya mustahil. Perkataan ini hukumnya maknanya erti Allah Ta'ala fakir tadi mustahil. Tidak mungkin Allah Ta'ala fakir. Yakni Allah Ta'ala berkata akan yang demikian itu kerana menghikayatkan perkataan Yahudi yang dilaknat pada hal pekerjaan itu mustahil. Jadi kata-kata yang Allah fakir itu adalah kata-kata orang Yahudi sebagai hikayat bagi Allah Ta'ala, menghikayatkan di dalam Al-Quran. Jadi demikian makna perkataan yang dikatakan itu adalah mustahil. Mustahil makna Allah Ta'ala itu fakir. Dan arti ta'aluk kepada yang jaiz itu menunjukkan yang jaiz seperti firman-Nya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Iaitu dalam ayat 96 surah As-Saffat. Yang maksudnya, artinya bermula Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan kamu dan barang yang berbuat oleh kamu. Jadi ini perkataan ini adalah berarti kepada satu benda yang harus. Maknanya kalau Allah Ta'ala mengatakan demikian, menunjukkan satu perkara yang harus, di mana Allah Ta'ala menciptakan kamu. Makna menciptakan segala manusia semuanya. Dan Allah Ta'ala menciptakan juga perbuatan manusia. Apa yang manusia buat, apa yang manusia lakukan, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya. Walaupun mungkin pada zahirnya manusia sendiri yang buat, tapi itu maknanya pada hakikatnya semuanya sama ada apa sajalah yang manusia buat itu semuanya ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan wa ma khalaqakum wa ma ta'malun, apa yang Allah Taala ciptakan kamu, begitulah juga dan apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan, apa pekerjaan kamu, Allah lah yang mencipta. Yani Allah lah yang mencipta kamu dan Allah yang mencipta juga amalan-amalan kamu. Jadi perkataan ini harus kerana apa? Kerana ia memperkatakan tentang diri manusia, yang mana manusia itu adalah ciptaan Allah dan amalannya juga adalah ciptaan Allah. Maknanya manusia boleh membuat apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan, tetapi semuanya daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan kalam tadi berta'aluk kepada sesuatu yang wajib, yang mustahil dan yang harus, mengikut dalalah perkataan itu. Mengikut dalalah perkataan itu ataupun petunjuk yang dapat diambil daripada perkataan Allah Ta'ala. Faedah: segala kitab Allah yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap Nabi bagi umatnya dengan logatnya. Dan Jibril mendengar ia akan kalamullah dengan tiada huruf dan suara dan dengan tiada berjihan yang tertentu. Jadi kalau sekerana kerana kita percaya bahawasanya kitab Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir ini adalah berbahasa Arab
Jadi maknanya, artinya kalau kita fahamkan demikian, artinya agama yang terakhir yang sebenar ialah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan datangnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, berarti agama lain semua dah termansuh, artinya terpadam, sudah dibuang agama-agama lain. Jadi kebetulan pula agama yang terakhir ini membawa sebuah kitab, dan kitab itu berbahasa Arab. Jadi maknanya kitab-kitab lain semuanya yang berbahasa lain semuanya itu termansuh dengan sendirinya. Kerana kitab-kitab yang lain itu tadi berbahasa lain selain daripada bahasa Arab. Tak boleh sepatutnya berbahasa Arab. Tetapi kitab-kitab lain tadi, bahasa-bahasa yang lain tadi, pada asalnya makna keimanan pada kita, kerana agama Islam adalah agama yang terakhir, dan bahasa Al-Quran yang diturunkan di bahasa Arab yang terakhir juga, tidak ada lagi kitab yang kemudian, maka seolah-olahnya ataupun etikat kita iaitu mengatakan agama lain sudah termansuh, begitu juga perkataan ataupun apa yang dalam kitab tadi mereka itu bukanlah bahasa mereka, tapi sebenarnya bahasa Arab yang diterjemahkan pada sebelum turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril menerima kalamullah ini dengan tidak ada suara, tidak ada apa. Kemudian Jibril menerangkan kepada Nabi, Nabi pun mengeluarkan apa yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran dengan lafaz bahasa Arab. Maka difaham daripadanya segala makna Quran dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya daripada Lauhul Mahfuz dengan wasitah Israfil. Jadi maknanya apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, lalu lafaz tadi terkeluar dengan bahasa Arab, dan lafaz itu mengikut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah diambil daripada Lauh Mahfuz dan daripada asal bahasanya. Itu sebabnya mana Al-Quran tidak boleh ditukar bahasanya, bahasa Arabnya tidak boleh diubah-ubah. Jadi maknanya lafaznya itu adalah daripada asal, daripada Lauh Mahfuz. Maknanya malaikat yang bawanya ialah malaikat Israfil. Maka adalah tiap-tiap huruf daripada segala huruf Quran pada Lauh Mahfuz itu kadar Jabal Qaf. Jadi setiap huruf itu besar. Seolah-olah besar, makna diibaratkan huruf Al-Quran tadi besar sehingga sampai seolah-olah macam sebuah gunung. Gunung yang dinamakan Gunung Qaf. Gunung Qaf ni adalah satu gunung yang mana ia selalu tercerita ataupun dapat dikatakan dalam kisah-kisah para nabi-nabi. Dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia oleh sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala juga. Maksudnya setiap huruf Al-Quran tadi yang dibaratkan besar, terlalu besar, seperti seperti gunung Qaf, maka huruf ini mengandungi makna-makna yang bermacam-macam. Walaupun satu huruf mengandungi makna yang bermacam-macam, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu makna yang sebenar. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi SAW. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz dan dimaklumkan atas malaikat yang bernama Safarah. Jadi maknanya bila Quran diturunkan di Lauh Mahfuz dengan bahasa Arab tadi, kemudian Jibril mengambilnya lalu diantarkan kepada malaikat yang digelar sebagai Safarah. Safarah ni maknanya perutusan. Artinya malaikat yang mengutuskan kepada Nabi pula, kepada Nabi untuk dilafazkan dengan bahasa yang telah memang asalnya daripada Lauh Mahfuz. Maka makna imla itu diberi perkataannya itu satu, kemudian daripada satu supaya disurat oleh orang akan dia. Jadi mana imla ni mana menuliskan.
memindahkan daripada lafaz kepada tulisan. Jadi daripada tulisan tadi mana diambil lalu ditulis kepada orang yang menulis. Dan malaikat safara itu di dalam Baitul Izzah pada langit dunia. Jadi malaikat safara yang membawa makna-makna tadi, huruf-huruf tadi berada di Baitul Izzah. Baitul Izzah, di mana Baitul Izzah ini ada terletak di langit dunia. Langit dunia. Kalau kita tengok ke atas langit itu belum lagi langit dunia. Atas lagi kita pun tak sampai mata kita untuk meningkat jauhnya lagi. Kalau sekiranya ada orang pada sekarang ini angkasawan sampai ke Merih dan itu belum lagi langit dunia. Belum sampai langit dunia. Baru sampai dalam kawasan dunia, kawasan bumi ini. Yang mana langitnya ke situ, tapi belum sampai langit yang tertinggi lagi. Dan malaikat safara itu di dalam Baitul Izzah pada langit dunia. Maka mensabitkan oleh mereka itu di dalam suhuf mereka itu. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan suatu daripadanya kepada Nabi, berfirman Allah Ta'ala akan dia dengan tiada huruf dan suara. Mana setelah disimpan di Baitul Izzah, malaikat safarah tadi membawa Quran tadi, kemudian bila Allah Ta'ala nak menurunkan kepada Nabi, Allah Ta'ala turunkan dengan sesuatu yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tapi maknanya dengan makna yang Allah Ta'ala saja mengetahui dan dimasukkan kepada sebagai wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka difahamkan daripadanya kalamnya bahawa diturunkan daripadanya dengan kadar yang tertentu, maka diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tamam, sempurna di dalam 23 tahun. Begitulah Al-Quran tadi disimpan dalam Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian masuk Baitul Izzah. Di Baitul Izzah Allah Ta'ala turunkan sedikit-sedikit mengikut peredaran zamannya, masanya, daripada satu hari kepada satu hari, daripada umur Nabi 40 tahun sehinggalah sampai umur Nabi 63 tahun. Mana dalam 23 tahun tadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sedikit sampailah ia mencapai 30 juzuk semuanya, atau 6,666 perkataan atau ayat. Itulah mana untuk sebagai pengetahuan kita nak tengok asal usul bagaimana Al-Quran tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bermula awal-awal orang yang mengatakan Quran itu makhluk, iaitu Ahmad bin Abi Daud, maka dijatuhkan kepada Ma'mun, iaitu Khalifah negeri Baghdad. Dari zaman ini balik kepada zaman Abbasiyah. Ketika itu khalifahnya namanya Ma'mun, dan ada orang mengatakan iaitu maknanya Quran itu makhluk yang dikatakan oleh Ahmad bin Abu Daud. Jadi dipegang oleh Ma'mun. Ma'mun ni maknanya dia mengambil kepercayaan ini dijadikan satu kepercayaan negara. Inilah maknanya satu perkara yang patut kita jauhi. Maknanya kalau kita dalam pemerintah jangan mencampurkan perkara-perkara yang berhubung khilaf dalam negara tadi dijadikan satu pegangan, kerana ini akan menyebabkan ada ketidakadilan kepada pahaman-pahaman lain. Tapi ini yang berlaku kepada Ma'mun. Maka ia mengelokkan perkataannya itu, maka mengistihad ia akan katanya sebenar, maka mengikut Ma'mun itu. Maka lalu disuruh kepada segala negeri yang di bawah perintahnya, disuruh mengatakan dengan makhluk Quran. Jadi bila Ma'mun menerima pendapat tadi pada Ahmad bin Daud, lalu Ma'mun tadi menjadikan satu pegangan kerajaan. Jadi kerajaan masuk campur. Setiap orang mesti percaya yang Quran itu makhluk.
makhluk maknanya dicipta. Mana Allah Ta'ala mencipta perkataan Al-Quran, maka Quran itu sama juga ciptaan macam Allah Ta'ala mencipta dunia ini, macam Allah Ta'ala mencipta alam, macam Allah Ta'ala mencipta manusia. Maka tiap-tiap orang yang tiada mengikut dibunuhnya atau dipukulnya dan dipenjaranya. Maka mengambil dalil oleh mereka itu dengan firman Allah Ta'ala, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, artinya bahawa kami jadikan dia akan Quran yang yang bahasa Arab. Surah Az-Zukhruf ayat 3. Jadi Pak Makmun tadi mengambil dia sebagai pegangan kerajaan. Siapa yang tak percaya macam itu, mengatakan Quran makhluk, diseksa, dijail, dipenjara, dibunuh, dan sampai orang itu mengaku. Kalau tak mengaku juga mengatakan Quran makhluk, itulah akibatnya. Inilah maknanya banyak ulama-ulama yang terbunuh. Orang yang tak percaya kepada Quran makhluk tadi terbunuh. Mereka tak percaya kepada Quran makhluk yang mana pendapat ini, maka mereka tu dibunuh. Jadi dalil yang mereka pegang ialah Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Kami jadikan dia sebagai Quran yang berbahasa Arab. Jadikan maknanya buat. Ini ialah dalil yang dipegang oleh Makmun dan juga pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Saya rasa cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perkara ini. Nanti kita akan bahaskan tentang Quran itu makhluk pada minggu hadapan. Selamat sejahtera kepada sekalian pelajar Darul Ma'mun khususnya, dan kepada sekalian kaum muslimin umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.